juga dinasihatkan hormati institusi agama. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam kali ini bersama saya Nur Alis, Aidil Akbar. Saudara Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menyangkal dakwaan segelintir pihak bahawa kerajaan gagal menguruskan ekonomi negara. Dakwaan itu disifatkan tidak berasas, memandangkan ekonomi negara berkembang pesat berdasarkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama dan kedua tahun ini yang memberangsangkan. Ekonomi gagal tu tak ada basis kerana KDNK bertumbuh 8.9% pada suku kedua dan 5% pada suku pertama. Ini menunjukkan pertumbuhan 6.9%. Kadar pengangguran pun semakin menurun, 12 bulan berturut-turut. FDI naik dan sebagainya. All the list yang saya bagi tadi. Ini tidak menunjukkan ekonomi yang gagal. Terdahulu, menerusi kenyataan Kementerian Keuangan, beliau berkata bajet 2023 juga akan terus mengutamakan agenda pembaharuan struktur bagi mengekalkan momentum pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Sebagai ekonomi terbuka dengan jumlah perdagangan melebihi 120% daripada KDNK, kerajaan akan terus proaktif mempersiapkan negara menghadapi cabaran ketidaktentuan global. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Edge Group, sebuah konglomerat milik Kerajaan Emirat Arab Bersatu UAE yang menyediakan persenjataan tentera dan teknologi berkaitan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam kenyataan berkata, MOU itu merangkumi penerokaan pelbagai bentuk keupayaan dan penyelesaian pertahanan. Selain mengenal pasti potensi pelaburan bersama dalam bidang industri strategik dan pertahanan. MOU ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif LTAT, Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman bersama Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Edge Group, Mansur Muhammad Al-Mulla. Selain itu, Datuk Seri Hishamuddin dan delegasi Malaysia dibawa melawat Edge Group selain diberi peluang meninjau Tawazun Industrial Park Zayed Military City di Abu Dhabi. Hari kedua lawatan rasminya memberi tumpuan khusus terhadap usaha sama Malaysia UAE demi memperkasa industri pertahanan. Lawatan tersebut penting dan selari dengan perancangan Kerajaan Malaysia memandangkan ketika ini dasar industri pertahanan dan keselamatan negara DIPKN sebagai inisiatif susulan kepada Kertas Putih Pertahanan yang sedang giat dirangka. Satu jawatan kuasa khas pelbagai agensi diketuai Kementerian Luar diwujudkan khusus menangani isu rakyat Malaysia terkandas ekoran sindiket penipuan kerja. Perkara itu diputuskan menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad menerusi satu kenyataan memaklumkan isu tersebut telah dibincangkan secara serius dan kerajaan amat prihatin dengan nasib keluarga dan rakyat Malaysia yang terkandas di beberapa negara. Penubuhan jawatan kuasa khas ini antara usaha kerajaan memastikan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket berkenaan dibawa pulang dengan selamat. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan memastikan kesahihan tawaran kerja di luar negara dengan menghubungi Kementerian Luar agar tidak terjebak dengan sindiket penipuan kerja. Malaysia akan mengulangi pendirian dalam menentang pencabulan undang-undang antarabangsa serta berpegang teguh pada tujuan dan prinsip yang telah digariskan dalam Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Ketegasan mengenainya bakal disuarakan oleh Perdana Menteri ketika menyampaikan kenyataan negara di Perhimpunan Agung PBB ke-77 Jumaat ini waktu Malaysia.
Krisis perubahan iklim, ancaman terhadap ekonomi global serta isu Palestin, Myanmar dan konflik Ukraine dijangka menjadi fokus. Hana Muhili melaporkan dari New York, Amerika Syarikat. Bagi menyatakan pendirian negara, pemimpin atau individu yang dilantik peringkat tinggi negara berkenaan perlu hadir secara fizikal. Hanya satu pengecualian yang dibuat. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky tidak meninggalkan negaranya sejak perang meletus pada akhir Februari. Justru PBB pada Jumaat lepas telah mengadakan undian dan bersetuju untuk membenarkan beliau menyampaikan ucapan secara maya yang disiarkan pada Rabu waktu tempatan. Di pihak Malaysia, penampilan pada Perhimpunan Agung PBB kali ini merupakan yang kedua buat Datuk Seri Ismail Sabri sejak memegang jawatan Perdana Menteri. Tahun lalu, beliau serta majoriti pemimpin negara lain menyampaikan ucapan secara maya berikutan pandemik COVID-19. Datuk Seri Ismail Sabri bakal mencipta sejarah sebagai Perdana Menteri Malaysia pertama yang menyampaikan kenyataan negara menggunakan bahasa kebangsaan. Oleh kerana dunia masih dalam proses pemulihan daripada COVID-19, tentulah ini merupakan sebahagian daripada perkara yang akan ditekankan oleh beliau. Ini termasuklah soal bagaimana kita harus memulihkan ekonomi negara kita dan juga sebagai warga dunia penglibatan kita dalam perkara-perkara yang mustahak, sebahagiannya yang melibatkan kita juga seperti inflasi, food security dan sebagainya. Detik peralihan penyelesaian transformatif kepada cabaran bersaling kait adalah tema bagi sesi debat umum tahun ini. Meski keberkesanan PBB dipersoalkan selama kewujudannya, faedah kehadiran kalangan pemimpin tidak dapat diketepikan. Di sinilah negara mengetengahkan agenda, rungutan dan seruan untuk tindakan di peringkat global. Debat umum Perhimpunan Agung PBB kali ini memberi tumpuan kepada banyak cabaran yang dihadapi para pemimpin. Perang di Ukraine yang mempolarisasi susunan dunia dengan cara yang tidak pernah dilihat sejak Perang Dingin. Kesan kenaikan harga makanan kepada orang ramai di seluruh dunia, krisis tenaga yang menggegarkan ekonomi global dan kebimbangan terhadap gangguan iklim seperti banjir dahsyat di Pakistan. Menurut PBB, sesi kali ini akan dihadiri oleh 92 ketua negara dan 56 ketua kerajaan, manakala 34 negara anggota diwakili di peringkat menteri. Sempena Perhimpunan Agung PBB, Datuk Seri Ismail Sabri dijadual mengadakan pertemuan dua hala bagi membincangkan isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Perjumpaan secara berasingan bakal diadakan dengan Presiden Palestin Mahmud Abbas, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Dalam pada itu, delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung PBB tahun ini buat julung kalinya melibatkan dua wakil belia dari Majlis Belia Malaysia dan Diplomasi Belia Malaysia. Pembabitan mereka secara rasmi bertujuan memperkasa peranan belia negara di platform PBB. Hana Muhili, New York, RTM. Pendakwah dinasihatkan supaya menghormati institusi agama dan institusi fatwa serta pihak berkuasa agama negeri dengan menjaga tingkah laku, memelihara agama dan maruah diri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata ilmu agama yang mereka ada bukan sekadar digunakan secara lisan untuk berdakwah, malah harus diamalkan dari hati nurani masing-masing. Alim macam mana sekalipun, ilmu macam mana pun, kita ada kelemahan, kita ada kesilapan. Cuma kita harapkan Allah Ta'ala lindung kita dan kita juga jangan buat benda tu. Jangan buat benda-benda yang menyebabkan kita terdedah kepada dalam soal itu. Kita jangan menimbulkan tipat-tipat yang boleh menimbulkan tohmahan. Saya ini dengan amat cita-cita agar seluruh asatizah pendakwah kita bersatu hati, terutama di dalam menghadapi apa-apa isu.
Beliau menyatakan selepas berjumpa dengan hampir 20 pendakwah selebriti daripada program reality TV dalam satu sesi hati ke hati di pejabat beliau di Putrajaya. Beliau juga turut bertukar pandangan berkaitan perjalanan dakwah dalam mendepani pelbagai cabaran semasa. 10 hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM diiktiraf sebagai hospital mesra ibadah. Pengiktirafan itu berdasarkan penyediaan fasiliti serta khidmat bimbingan untuk pesakit menunaikan ibadah ketika menerima rawatan. Ia merupakan program kerjasama KKM dan JAKIM bagi memenuhi keperluan spiritual pesakit semasa mendapat rawatan di fasiliti kesihatan melalui pelaksanaan ibadah. Jadi convention ini juga akan memberi pengiktirafan. Hari ini telah beri pengiktirafan pada 10 buah hospital. Kalau boleh saya sebut Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu, Hospital Serdang, Hospital Shah Alam, Hospital Taiping Perak, Hospital Teluk Intan Perak, Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta, Hospital Pulau Pinang, Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat Johor, Hospital Pontian dan Institut Kanser Negara. Sijil pengiktirafan disampaikan Timbalan Menteri Kesihatan kepada wakil-wakil hospital pada Convocation HMI Peringkat Kebangsaan 2022. Turut hadir Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Tindakan susulan terhadap penternak babi haram yang masih beroperasi akan dilaksana dalam tempoh terdekat bagi mengatasi masalah pencemaran Sungai Rambai di Lukut. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata kegiatan penternakan dan penyembelihan babi secara haram dikesan masih beroperasi walaupun telah diberi amaran oleh pihak berwajib sebelum ini. Pihak berkuasa diarah supaya memberi nasihat kepada para penternak agar memindahkan semua ternakan yang berada di kawasan itu sebelum dikenakan tindakan yang lebih tegas. Kita akan notis, kita akan maklumkan. Maksud dia notis ni kita akan turun padang balik semula. Itu notis kita. Sebab dah notis bertulis dah hantar beberapa kali. Perbincangan dah buat. Jadi kita ikut peraturan dan kita ikut semangat kemanusiaan dan kekitaan. Dan saya yakin bahawa kalau tindakan diambil pun itu adalah tanggungjawab kita sebagai kerajaan negeri untuk memastikan permasalahan umum rakyat dapat kita tangani dengan baik. Beliau berkata demikian dalam sidang media mesyuarat mingguan Exco di Wisma Negeri Seremban. Dalam pada itu, Datuk Seri Aminuddin memaklumkan bahawa kerajaan negeri bersama pemaju bercadang untuk mengambil semula tanah di sekitar kawasan Sungai Rambai yang sebelum ini diusahakan sebagai kawasan penternakan babi. Ia kerana sebahagian daripada kawasan tersebut merupakan projek pembangunan Lembah Wawasan Malaysia 2.0. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Bersua kembali, 265 orang sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Melaka sedia berkhidmat pada bila-bila masa terutama ketika berlaku bencana. Menurut Exco Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Negeri, Datuk Kalsum Nordin, seramai 188 pegawai dan kaki tangan JKM juga sedia berkhidmat dalam menghadapi monsun timur laut. 6 orang pegawai psikologi dan kaunselor termasuk 31 orang psikologi support team PST sedia memberikan perkhidmatan bimbingan serta kaunseling kepada mangsa bencana yang memerlukan. JKM Melaka juga telah mengenal pasti 138 buah pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu.
JKM telah menerima bantuan tadi yang kita katakan RM150,000 daripada pusat dan Kerajaan Persekutuan dan RM60,000 daripada Kerajaan Negeri Melaka bagi membeli barangan keperluan asas lah, seperti kit makanan, air mineral, tika, toto. Ini semua adalah keperluan asas apabila tibanya musim banjir, right? Beliau menyatakan kepada pemberita selepas majlis perasmian penutup program latih amal dan simulasi bencana PPS di Alor Gajah. Kemasukan pelancong ke Langkawi tahun ini memberangsangkan dengan jumlah kemasukan yang disasarkan sehingga penghujung Disember ini dijangka dapat dicapai. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berkata, berdasarkan data Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, Pulau Legenda itu masih menjadi pilihan pelancong. Sehubungan itu, beliau menyuruh orang ramai agar menghentikan sebarang kempen negatif mengenai Pulau Langkawi. Kempen tersebut dikhawatiri boleh menjejaskan industri pelancongan pulau itu. Namun, kerajaan negeri tidak boleh memaksa pelancong untuk memilih Langkawi sebagai destinasi pelancongan ataupun menghalang mereka melancong ke negara jiran Thailand. Report untuk sampai 2022 Disember, kita akan capai sasaran kemasukan pelancong ke Langkawi yang disasarkan tahun ini. Akan capai dengan mudahnya. Jadi bukanlah makna bila orang banyak pergi Thailand kita terjejah, tak juga. Ada orang suka pergi sana, ada orang suka pergi sini. Beliau mengulas hantaran di media sosial yang menggalakkan orang ramai melancong ke Thailand berbanding Langkawi. LADA mensasarkan kemasukan 2.5 juta pelancong ke Langkawi sehingga hujung Disember ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp menganjurkan program World Cleanup Day 2022 untuk kali ketiga. Edisi kali ini 150 sukarelawan hero kebersihan berjaya mengumpulkan kira-kira 377 kg sisa sampah di Pantai Batu Laut, Kuala Langat. Pengerusi SW Corp, Datuk Rizalman Mokhtar berkata pihaknya turut melakukan audit sisa bagi mengenal pasti trend pembuangan sampah selain membudayakan penjagaan kebersihan dalam kalangan masyarakat. Kalau kita lihat dari segi matlamat World Cleanup Program ni, dia bukan saja kita kumpul sisa, tetapi yang paling yang penting tadi kita audit dan kita nak memahami trend dari segi jenis-jenis sampah yang biasa dibuang ataupun yang biasa dihasilkan oleh orang ramai. Kalau kita lihat hari ini purata setiap seorang sukarelawan yang terlibat hari ini mengutip lebih kurang sebanyak 2.5 kilogram setiap seorang. Jadi kalau kita dapat amalkan ini sebagai satu budaya kehidupan, maksudnya kalau kita pergi ke pantai, kita pergi mana kita laksanakan aktiviti plogging dengan kita punya litter picker. Jadi sebenarnya secara tak langsung kita membantulah. Cuma kita nak jadikan dia satu budaya lah. Peserta turut bersetuju program ini merupakan langkah terbaik bagi menerapkan budaya kelestarian alam sekitar yang menjadi tanggungjawab bersama. Dapat mewujudkan kesedaran tentang berapa banyak sampah yang ada yang mungkin di kawasan bersekitaran kita. Jadi World Cleanup Day ini adalah satu langkah yang bagus lah bagi saya. Menerusi World Cleanup Day, pembersihan kawasan awam, rekreasi, taman perumahan, institusi pendidikan dan lokasi lain seluruh negara kini disertai lebih 27,381 sukarelawan hero kebersihan yang berdaftar. Ini adalah satu program yang bagus. So far kita mendidik rakyat Malaysia. Better kita kena didik dalam konteks budaya. So dalam penerapan budaya ini perlu untuk supaya budaya Malaysia ni menjadi satu budaya yang terdidik secara memang daripada azali. Program World Cleanup Day diadakan bermula 17 September hingga 25 September ini di 328 lokasi yang telah didaftarkan oleh 284 agensi penganjur. Ia melibatkan 408 aktiviti pembersihan di seluruh negara.
Perkenal ekosistem ekonomi berskala besar. Kerajaan disaran memperkenalkannya menerusi bajet 2023 yang menteraskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Jadi apabila sistem ekonomi ini bergerak dengan sihat, kompetitif, ia dapat menarik pelaburan dan pada masa yang sama ia dapat mewujudkan kitaran dan aktiviti ekonomi tempatan, maka outcome-nya ataupun hasilnya akan dapat peluang pekerjaan yang lebih banyak. Jadi kita kena faham bahawa peluang pekerjaan itu adalah output ataupun hasil selepas daripada kita berjaya mewujudkan sistem ekonomi yang sihat, yang mapan, yang berdaya saing, kompetitif ini untuk menarik pelaburan daripada luar dalam pada masa yang sama menyemarakkan lagi aktiviti ekonomi tempatan. Beliau optimis penetapan gaji minimum mengikut kelayakan akan turut diberi fokus selain memperluas perlindungan sosial pekerja. Sementara itu, pakar ekonomi kitaran, pengurusan sisa dan alam sekitar Dr. S. Sri Umeswara pula berpendapat galakkan pembangunan inklusif dan mampan selain menggariskan penguatkuasaan lebih tegas bagi melindungi alam sekitar perlu ditekankan. Undang-undang ni haruslah ataupun hukumannya haruslah setimpal dengan kesalahan. Kemudian pelepasan cukai boleh diberikan ataupun pemberian subsidi boleh diberikan kepada sesiapa sahaja yang menggunakan teknologi yang mengurangkan sumber tenaga, mengurangkan ataupun yang mendorong kepada pembangunan supaya tidak mencemarkan alam sekitar. Menerusi kenyataan pra-bajet 2023, kerajaan mengekalkan komitmen mengutamakan program dan projek pembangunan yang memberi tumpuan kepada alam sekitar, sosial dan tadbir urus. Sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi membantu pelajar cemerlang B40 di Terengganu untuk melanjutkan pengajian. Beasiswa YTT Young Talent Scholarship Program diberikan menerusi memorandum perjanjian antara Syarikat Pelaburan Induk Strategik Kerajaan Negeri Terengganu Incorporated bersama Yayasan Terengganu. Beasiswa khas ini membantu mengurangkan beban keuangan pelajar, merangkumi yuran pengajian, allowance sara hidup, allowance peralatan dan buku serta pemberian peranti. Dan setiap tahun kita akan beri 500,000 lagi dan 10 students lagi akan dipilih. Jadi pada satu masa insya-Allah selama 4 tahun 40 student akan ada di dalam tanggungan Terengganu Incorporated dan kumpulan. Dengan adanya dana ini akan membantu memperluaskan lagi pelajar-pelajar daripada kumpulan B40 terutamanya untuk memperolehi manfaat melanjutkan pelajaran dengan pembiayaan penuh daripada beasiswa yang kita tawarkan ini. Anak jati Terengganu lepasan STPM, STEM, matrikulasi dan asasi yang berkelayakan boleh memohon secara dalam talian bermula 26 September. Dua sindiket pengedaran pelbagai jenis dadah berjumlah RM20.56 juta tumpas di ibu negara. 5 individu berjaya ditahan menerusi serbuan berasingan pada 13 dan 15 September lalu. Jumlah rampasan seberat 200 kg termasuk heroin base, pil Aramin 5, syabu, ganja dan pil ekstasi. GSJN Selangor, Bukit Aman Selangor dan Bukit Aman telah menangkap 2 lelaki berumur 32 dan 35 tahun di kawasan tempat letak kereta berdekatan sebuah pasar raya di Ampang. Dan telah merampas 4 ketulan mampat disyaki dadah jenis heroin, ni heroin base, anggaran berat 1.5 kilogram. Manakala menerusi serbuan kedua, hasil kerjasama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Selangor, Johor dan Negeri Sembilan, sebuah rumah di Petaling Jaya dipercayai makmal memproses dadah diserbu. Modus operandi sindiket dipercayai memasarkan dadah sekitar Lembah Kelang dan selatan tanah air. Antara yang dirampas 2 kereta dan 5 motosikal. 5 suspek direman 7 hari.
Sedikit berita sukan. Perkembangan Sukan Malaysia Sukma 2022. Kontijen Negeri Sembilan mengutip pingat emas ke-15 menerusi Sukan Bola Keranjang 5 sebelah wanita selepas menewaskan Selangor 46-41. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Maba, Kuala Lumpur itu menyaksikan suku pertama pasukan Selangor lebih mendominasi permainan berbanding Negeri Sembilan apabila mendahului 11-5. Negeri Sembilan kemudian memperkemas strategi sekaligus merapatkan jurang kepada 21-20 di suku kedua. Memasuki suku ketiga, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang dengan saling bertukar mata. Peningkatan demi peningkatan ditonjolkan pasukan Negeri Sembilan di suku terakhir dengan serangan lebih berkesan untuk menang 46-41. Menurut jurulatihnya Lee Keng Tien, strategi untuk memperkuatkan benteng pertahanan adalah kunci kejayaan pasukan Negeri Sembilan ke atas Selangor hari ini. Hari ini defend menang kita perlawanan ini. Kita buat defend dengan cukup terperinci lah. Yang defend menang kita perlawanan ini. Don't allow people, the opponent to score. We are in the position not to lose. Sementara itu, Pengarah MSN Negeri Sembilan, Datuk Sabudin Sani berpuas hati dengan prestasi atlet-atlet negeri itu setakat ini. Menurutnya, kontijen Negeri Sembilan berada pada tahap cukup membanggakan dan mampu mengutip lebih banyak pingat emas dalam tempoh baki beberapa hari lagi. Dan kita sebenarnya kontijen Negeri Sembilan mensasarkan kedudukan single digit. Kalau single digit maksudnya kedudukan 9, 8, 7 dan seterusnya lah. Ya. Kita cuba memperbaiki daripada tahun 2018 iaitu kita dapat kedudukan nombor 13. Saya yakin dan percaya ini boleh dicapai. Berdasarkan ada berapa lagi permainan yang masih lagi on dan kita dah masuk final. InsyaAllah. Ya. Setakat ini, Negeri Sembilan berada di tangga ke-11 dengan mengumpul 15 emas, 4 perak dan 20 gangsa. Pada edisi 2018, Negeri Sembilan menduduki senarai ke-12 daripada 15 kontijen yang bertanding dengan memperoleh 13 emas, 18 perak dan 43 gangsa. Baiklah, kita beralih ke sukan angkat berat. Atlet kebangsaan Ellie Kaskandra Engelbert berpuas hati apabila berjaya menyumbang pingat emas pertama buat kontijen Sabah dalam sukan angkat berat kali ini. Ia sekaligus menjadi penamat terbaik buatnya yang membuat penampilan terakhir di tamasya tersebut. Ellie yang bertanding dalam kategori bawah 55 kg wanita berjaya melakukan angkatan terbaik 76 kg dalam acara snatch. Diikuti 93 kg bagi acara clean and jerk. Angkatan keseluruhan Ellie yang berjumlah 169 kg cukup bagi menghadiahkan emas buat kontijen negeri di bawah bayu itu. Kali pertama Ellie menghadiahkan emas buat kontijennya pada Sukma Perak 4 tahun lalu dalam kategori bawah 53 kg. Pingat perak dimenangi atlet Sarawak Martini Chan dan gangsa milik atlet Terengganu Alia Adani Johari. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.